Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Isu pekerja asing menjadi tumpuan Analisis Awani pada malam ini, dan apabila kita bercerita mengenai pekerja asing, kita akan bercerita mengenai masalah, kita akan bercerita mengenai angka betapa ramai mereka di sini, di negara kita. Dan setiap kali itu juga kita akan menyebut bahawa kalau ikut perangkaan daripada PAS Lawatan Kerja Sementara yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Putrajaya dan statistik daripada bahagian pekerja asing, Kementerian Sumber Manusia, untuk tahun ini sahaja sebanyak 2.09 warga asing berada di Malaysia, warga asing yang sah, pekerja asing, di mana 43.48% daripadanya terdiri daripada warga negara Indonesia, datang dari Indonesia, manakala 17.92% datang dari Nepal, dan sektor pembuatan kekal sebagai sektor yang tinggi dalam penggunaan tenaga asing ini. Dan ini akan kita bincangkan dalam Analisis Awani pada hari ini, kerana pada hari ini dan esok juga berlangsung satu conference ataupun satu persidangan Majlis Profesor Negara untuk bercerita mengenai isu dan juga cabaran pekerja asing di Malaysia. Dan ada perkataan dilema negaranya di situ. Ada sesuatu yang menarik untuk kita bincangkan bersama dengan Profesor Dr. Mansur Muhammad Noor, merupakan fellow penyelidik utama KITA, Institut Kajian Etik dari UKM Bahari. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. Kita cerita mengenai pekerja asing, warga asing dan sebagainya. Kita selalu bawa perkara itu dalam satu stigma dan juga permasalahan. Dan juga seringkali juga kita melihat bahawa kita bercerita pasal ekonomi dan sebagainya, dan juga dari segi angka. Akan tapi Majlis Profesor Negara ingin membuka perspektif dan juga melihat isu warga dan juga pekerja asing ini dalam satu dimensi yang lebih meluas. Keperluan untuk kita melihat isu ini dengan lebih meluas pada hari ini, Prof. Mungkin boleh jelaskan? Saya rasa dia ada timbul persoalannya. Kita menganggapkan sebenarnya pendatang asing sebenarnya ialah parti pekerja asing tanpa izin. Walhal kalau kita perhati betul-betul, pendatang asing, atau saya rasa lebih selesa kalau kita panggil mereka warga asing, kerana mereka terdiri daripada pelajar universiti, mereka terdiri daripada expatriate, mereka terdiri daripada mereka yang beli rumah second home kat sini, mereka terdiri daripada warga asing yang dapat PR, dan juga ada pekerja asing. Jadi kalau kita perhati sebenarnya dalam kepala kita kebanyakan kita lihat parti, the undocumented, mereka yang tak ada dokumen. Walau sebenarnya mereka tak ada sebahagian daripada gambaran besar. Bagi saya ini benar-benar yang perlu kita lihat supaya kita tidak terperangkap dengan kebingungan dengan kenapa banyak sangat orang warga asing di Malaysia ni ada kulit putih, kulit hitam, kulit merah, macam-macam benda kan. Akhirnya kita kata ini tak kontrol apa kan. Saya ini benar-benar perlu kita sedar di mana sebenarnya kita nak bicara itu. Jadi kita kena faham sebenarnya warga asing di Malaysia banyak, dan mereka kebanyakan mereka adalah ada dokumen. Dalam konteks itu, ramai yang mengatakan bahawa jumlahnya itu dan juga pelbagainya dari negara yang datang itu juga menimbulkan keresahan di kalangan rakyat Malaysia, satu perkara. Dan kita menganggap itu satu permasalahan. Dan bagaimana pula kita ingin melihat bahawa ini adalah realiti semasa bagi sesebuah negara yang membangun, dalam sebuah negara yang menuju ke status negara maju. Diversity daripada migrasi yang secara global ini akan berlaku, dan pergerakan dan juga mobilisasi manusia dari satu negara ke satu negara itu adalah satu perkara yang menjadi trend dan juga menjadi corak pada hari ini. Akan tetapi kita menuntut satu penguatkuasaan dan juga menuntut satu bidang kuasa ataupun satu cara mekanisme yang teratur supaya permasalahan ini tidak wujud di masa akan datang. Dalam aspek itu, bagaimana kita nak tackle? Mana satu yang kita ingin melihat? Ramainya mereka ataupun bagaimana menguruskan mereka? Saya rasa macam ni, kita kena ingat negara dalam kita menuju ke negara maju dan kita membangun tamadun. Sebenarnya kita tidak akan dapat lepas daripada warga asing datang ke negara kita. Jadi kepelbagaian itu sebenarnya itu akan menjadi hakikat sebenarnya. Kita suka tak suka, mereka akan ada. Pasal ada madu kat sini. Ada American Dream di sini. Orang akan datang mencari American Dream di Malaysia kan. Malaysian Dream. Malaysian Dream kan. Tapi persoalan dia ini adalah hakikat. Persoalannya bagi saya ialah bagaimana kita nak memahami masyarakat itu. Jangan melihat warga asing, pendatang asing itu hanya dalam bentuk mereka tanpa dokumen. Itu yang seringkali kita kaitkan dengan jenayah, dengan tarak kerja, ambil kerja orang semua kan. Bagi saya we need to go beyond that. Kenapa kita perhati
kewujudan mereka itu sebenarnya menyumbang pada ekonomi, menyumbang pada kekuatan negara. Yang penting bagi saya ialah are we managing them? Kita mengurus tak mereka? Kerana dalam kebajaran asing ini, kalau kita tidak kawal, dia akan menjadi satu risiko untuk negara. Kenapa? Adakah bila mereka datang kita menanam nilai dan budaya setempat supaya mereka menerima dan menjadi pakaian kehidupan mereka bersama masyarakat. Kalau mereka datang sebagai global citizen dengan nilai utilitarian, pasaran, aku nak hidup kat sini tapi tak nak fikir masyarakat, itu akan menjadi masalah pada identiti nasional dan perpaduan negara. Dia akan berlaku kehakisan. Sebab itu kita perhati ini benda-benda yang perlu terlihat. Kenapa kita perhati? Jika dalam salah satu negara itu dia terlampau membuka, orang datang tanpa ada syarat. Untuk kamu mesti menerima ini. Mereka akan banyak datang. Kenapa tak ada syarat? Tapi akhirnya dia akan menjedas pembentukan negara bangsa itu. Okey, sebelum kita nak teruskan perbincangan ke arah itu, kerana frasa kata bahawa rakyat kita malas dan juga ketidakmahuan kita untuk bekerja di sektor sesuatu, itu yang sering kita bincangkan. Tapi sebelum itu Prof, dalam persidangan 2 hari ini, apa yang ingin dicapai oleh Majlis Profesor Negara kalau kita bercerita mengenai isu pekerja atau warga asing ini, Prof? Sebenarnya kita perlu, bagi saya lah, kita perlu melihat isu pekerja asing, warga asing dari perspektif fakta dan ilmu. Dari perspektif fakta ilmu, kita tahu ini perkara biasa bila sebuah negara menuju ke arah ketamadunan, menuju pembangunan, kemajuan. Ini biasa. Soalan dia sekarang, kita bersedia tak dengan kepelbagaian itu? Adakah kita nak melihat kepelbagaian itu satu risiko, satu ancaman? Dan kita tahu memang ada ancaman. Tetapi kena pasti tak kita apa ancaman itu, dan kena pasti bagaimana kita mengurus ancaman itu supaya akhirnya negara kita dapat membangun satu tamadun dalam masyarakat kepelbagaian dengan harmoni dan stabil. Saya kata itu persoalan dia, bukan persoalan ramai secara stigma. Okey Prof, kita nak berhenti seketika dahulu, tapi selepas ni mungkin kita nak melihat bagaimana antara stigma dan juga keperluan kebanjiran mereka ini, adakah ini benar-benar diperlukan dalam satu perkara. Dan dalam aspek yang lain juga kita bercerita dan juga mungkin sikit sebanyak mengambil contoh daripada beberapa buah negara yang menguruskan kebanjiran warga asing dengan baik, dan itu mungkin boleh dijadikan satu contoh dan juga modul untuk kita pelajari. Itu mungkin kita nak bincang selepas ini Prof. Kita berhenti seketika dahulu. Jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Betul, kita dalam analisis awal ini kita masih bercerita mengenai isu dan juga cabaran pekerja asing di Malaysia. Ini berkaitan dengan persidangan 2 hari yang dianjurkan oleh Majlis Profesor Negara. Tadi Prof Mansur, sebelum kita berhenti, kita bercerita mengenai modul dan juga praktis yang baik yang diamalkan oleh negara-negara maju. Kerana kita mengatakan bahawa cabaran sebuah negara maju itu migrasi dan juga kebanjiran warga asing adalah efek ataupun impak yang dibawa atas kemajuan dan juga kemakmuran ekonomi itu sendiri. Akan tetapi dalam sebuah negara maju kita perlukan pengurusan yang baik, dan warga asing ini juga ataupun pekerja asing ini perlu diuruskan dengan lebih efisien dan juga sistematik. Jangka masa negara maju itu 4 tahun lebih kurang, dan kita ada jumlah dan juga kelompok warga atau pekerja asing yang sama seperti negara-negara maju yang lain. Jadi dalam masa sama bagaimana pengurusan itu perlu dilakukan? Kerana secara suka atau tidak suka, kita tidak ada lagi satu sistem ataupun satu hub yang tunggal untuk menguruskan warga dan juga pekerja asing ini, Prof. Bagaimana? Saya rasa kita kena belajar pada negara-negara seperti New Zealand, Australia, bukan saja Timur Tengah kan. Timur Tengah ada cara mengurus lain. Tapi kalau kita Australia, New Zealand, kita perhati, kalau kita pergi ke sana seorang pelajar, dia boleh tahu kita ni dah seorang pelajar tak boleh bekerja. Boleh kerja part time. Itu saja. Kalau full time tak boleh. Okey, kalau kita kerja full time mereka dah tahu dah. Dan kalau kita berjalan malam pun ditahan oleh mereka. Dia boleh check direct data kita. Ada dengan di HQ polis. Jadi dia tahu, oh kamu pelajar asing, sedang buat master semua tu. Okey, tak apa kan. Jadi kalau kita dalam Malaysia, saya perhati, kita tak tahu, kerana kita tahu
warga asing ini diurus oleh pelbagai agensi mengikut kategori mereka. Pelajar di sana, buruh di sini, kan, pelancong di sana. Jadi kita tak ada single tier unit yang mengurus dia. Akhirnya kita tak ada satu maklumat yang lengkap. Sebab itu bila kita tanya pihak polis ke immigration kan, mereka akan jawab angka yang berbeza berapa sebenarnya pendatang asing di Malaysia. Saya rasa ini persoalan kita, dan ini akan melemahkan pemantauan. Dan kalau mereka sudah expire dia punya permit, apa salah guna permit, kita tak boleh pantau. Walau di negara barat, bila kita tamat belajar, universiti dah bagi warning, yang polis pun datang, jadi kita tahu benda itu cepat berlaku. Di sini kita rasa macam tak ada siapa buat inisiatif kerja sendiri yang terus pergi kan. Dalam aspek lain juga, bagaimana kita melihat bahawa ada yang mengatakan jumlah dan juga pengangguran satu perkara yang perlu diambil satu cerita dekat situ, dan juga keperluan mereka itu adakah benar-benar diperlukan dengan jumlah dan juga tempat yang disediakan kalau dalam sektor pekerjaan contohnya. Kerana dalam cerita lain ada juga yang mengatakan bahawa warga asing pernah bekerja di Malaysia sendiri mengakui bahawa jumlah kita warga asing di Malaysia lebih ramai dan juga tidak diperlukan sebenarnya. Ini mereka yang kata, bukan kita yang kata. Dalam aspek itu bagaimana Prof sebenarnya saya kita melihat? Dua benda kita lihat. Adakah ekonomi kita berkembang? Bila ekonomi berkembang, mesti dia memerlukan tenaga kerja. Itu satu. Kita tahu bila ekonomi berkembang, pekerjaan di bawah yang the 3D tu akan ada. Kerana masyarakat setempat ataupun mereka yang dah hijrah awal akan naik anak tangga ke pekerjaan dan gaji yang tinggi. So kosong je, itu yang mereka datang. The next one yang kita risau is dalam adakah macam ditanya dia, adakah negara kita memerlukan mereka? Persoalan dia kerana kita tak ada data. Akhirnya kita tak adakah persatuan peruncit, persatuan di ladang, persatuan datang menyeluruh mereka semua minta tenaga kan. Persoalan dia betul lah kita tak ada tenaga. Itu satu benda kita tak boleh nak verify, kita tak boleh nak asahkan benda. Akhirnya dia kata tak ada orang. Mungkin persoalan dia gajinya rendah. Mungkin sebagai seorang orang kapitalis, kita nak pekerja yang gaji dia rendah, tak nak ambil orang yang gaji kena bayar tinggi. So persoalan ini benda-benda yang perlu kita lihat lah bagi saya, which mean that dalam kita nak memikir hal-hal ini, dia banyak level yang perlu kita fikirkan. Dan antara utama bagi saya, kita kena ada data yang menyeluruh, yang senang untuk kita mengkaji dan melihat implikasi dia. Bahawa sekarang ini masalah negara kita tak ada a single data tentang apa sebenarnya cerita pendatang asing. Prof ada bercerita dan juga berkongsi mengenai bagaimana negara-negara yang maju di sebelah Asia ini, Jepun, Korea, malah Singapura sendiri setidak-tidaknya dapat menguruskan kebanjiran warga asing ini kerana mereka mempunyai bentuk teknologi yang hebat di situ. Jadi kebergantungan itu dapat dikurangkan dan mereka dapat menarik jumlah warga asing yang benar-benar diperlukan, benar-benar dapat membawa pulangan semula kepada sebuah negara itu. Jadi isu warga asing ini bukan sahaja dilihat kepada parti yang sebenarnya kita katakan tadi, tapi expatriate dan sebagainya. Dalam aspek itu, bagaimana kita benar-benar serius dalam aspek ini melihat kepada inovasi dan teknologi itu sebenarnya penyelesai kepada perkara seperti warga asing juga sendiri? Saya rasa kita perlu melihat ini sebagai satu option kepada menyelesaikan masalah datang asing yang low skill ni. Kenapa? Selagi industri kita is labor intensive, selagi majikan tidak mengutamakan innovation dan teknologi yang lagi bercanggih, kita akan meminta tenaga buruh yang unskilled. Bagi saya, sudah sampai masanya kita menganjak level teknologi industri kita. Kan perbanyakkan robotic engineering, perbanyakkan penggunaan nanoteknologi, go for very precise technology. So ini benda-benda yang sebenarnya perlu berlaku dalam negara. Yang kita perhati, kita ini terperangkap dengan labor intensive industry. Dan saya nak berhenti seketika dahulu, tapi bila Prof kata macam tu, kos masih lagi menjadi satu perkara dan isu utama. Okey, kita nak berhenti seketika dulu Prof. Kita nak tengok bagaimana cadangan daripada Majlis Profesor Negara dalam kita bercerita mengenai isu ini. Itu kita kongsikan juga, kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu.
Berdasarkan kertas kerja ataupun perbentangan di persidangan Majlis Profesor Negara pada siang tadi, kalau dilihat warga asing mula membaju Malaysia sekitar tahun 1970-an dimulakan dengan sektor pembalakan di Sabah khususnya pada ketika itu, dan di Semenanjung ianya bermula apabila tanah-tanah rancangan seperti Felda dibuka, dan kebanyakannya warga asing digajikan ataupun dibawa masuk untuk menjalankan kerja-kerja perburuhan ataupun kerja 3D. Tadi Prof. Mansur ada menyebut mengenai 3D, difficult, dirty dan juga dangerous, atau kerja yang keras, susah dan juga berbahaya. Jadi dalam aspek itu, ini 70-an, 80-an sehingga 90-an kita ada satu mekanisme untuk penggajian warga asing dan sebagainya. Dan ini adalah milenium baru, dan bagaimana kita melihat, kita mempelajari sesuatu daripada situ, satu perkara, Prof. Dan ramai juga yang mengatakan bahawa kalau dulu mereka buat kerja 3D, tapi sekarang kerja yang tak 3D pun kita mengharapkan mereka. Dan bagaimana adanya cadangan-cadangan daripada Majlis Profesor Negara untuk perkara-perkara seperti ini, Prof? I think first thing we have to take a positive note lah. Sebenarnya benda ni sebenarnya is sesuai dengan perubahan ekonomi, perkembangan ekonomi. Sebenarnya tak ada kat situ. Tapi persoalannya yang kita risau is ada mereka yang tak berdaftar. I think itu benda yang merisaukan kita. Because yang tak berdaftar ni selalunya ada ribuan kad masalah jenayah, masalah anak dia tak boleh pergi sekolah, kenapa. Akhirnya dia akan melahirkan masalah sosial dalam masyarakat mereka dan juga ke atas masyarakat kita. Dan rasa itu benda-benda asas. Sebab di sini saya fikir kerajaan dalam pengalaman kita mengurus panggil pelbagai gelombang hijrah ni, sebenarnya kita gagal belajarlah daripada kesalahan lepas itu. Bagi saya, kita hanya dasar pendatang asing, buruh asing tak ada. Kita hanya ada arahan pentadbiran macam tu saja kan. Dan kedua, kita tak ada data. Menunjukkan kita tak ada satu pusat pengajian pekerja asing yang menjalankan satu kajian yang detail, yang mengutip data, mengutip setiap kajian yang ada untuk memberi input kepada pembentukan dasar dan juga short term measures yang perlu dilakukan. Jadi kita tak tahu kenapa. Akhirnya kita jadi bukan proaktif dalam menyelesaikan masalah, tetapi reaktif. Berlaku kamera halam baru kita fikir. Akhirnya sampai bila kita nak mengurus perkara ini macam ni? Kena ingat dalam kita menuju global economy dan kita menuju ASEAN community, perkara ini pasti berlaku, tetapi kita belajar tak daripada kesalahan kita tu. Dalam konteks itu, Prof menyebut mengenai komuniti ASEAN dan tahun depan komuniti ASEAN adalah segala-galanya. Dalam aspek itu, bagaimana kita mencipta peluang dan juga melihat perkara ini sebagai satu opportunities yang perlu diraikan dan juga perlu satu kerangka yang lebih jelas, dan migrasi dan juga penghijrahan itu adalah perlu dijadikan dan juga distrukturkan sebagai satu identiti komuniti ASEAN itu sendiri. Prof ada menyebut mengenai perkara itu. Bagaimana kita bukan sahaja melihat bahawa ini adalah masalah sempadan semata-mata, tapi membuka peluang yang lebih luas dalam konteks ASEAN itu sendiri. Bagi saya, Malaysia sebenarnya patut berbangga dengan kejayaan dia. Kenapa? Pekerja asing daripada Burma, daripada Thailand, daripada Indonesia yang duduk di sini sebenarnya sudah terbina keterikatan dengan rakyat kita dari pelbagai etnik dan agama. Dan ini bagi saya miniature gambaran kecil tentang apa itu identiti komuniti ASEAN akan berlaku. Jadi sekarang ni kita akan jadi presiden, jadi ketuanya untuk mencatat benda. Jadi bagi saya, kita sebenarnya patut mengambil peluang ini untuk cerita, yes, kami dah buktikan sebenarnya identiti komuniti ASEAN boleh dibina di Malaysia. Dia sudah rentas agama, rentas negara, hingga kan ini benda-benda yang nak jadikan denak untuk kena membina identiti komuniti ASEAN itu. Bagi saya, kita patut positif dengan benda itu. Tapi persoalan dia, kalau kita melihat bendanya dari segi stigma negatif, dan di sini saya nak tanya macam Senior Zul tadi lah, ada talking about warga asing, pendatang asing, ada talking about parti. Pendatang asing tanpa izin. Kadang-kadang kita confuse di antara konsep-konsep yang ada ini, hingga kan kita merangkum setiap benda tu ialah parti. Satu perkara yang sama. Prof, kalau kita bercerita mengenai perkara yang positif mengenai identiti komuniti ASEAN ini, dan juga bagaimana cabaran yang datang dengan positifnya itu, apa kerangka yang perlu dilakukan? Kerana kita bukan saja bercerita mengenai negara kita saja, tapi kesepakatan yang perlu berlaku di peringkat yang lebih tinggi. Dan dalam aspek itu juga, Prof tadi berkongsi juga cerita bagaimana komuniti dan juga generasi masa akan datang sudah pun bersedia dengan kerangka ASEAN ini, dan itu satu langkah dan juga jalan yang positif. Bagaimana, Prof?
Saya rasa ini saya agak setuju dengan perkara ini. Saya perhati bila saya di Surabaya, saya agak tertarik dengan bagaimana satu kumpulan universiti Lingga di Surabaya buat demonstrasi jalanan nak mencerita tentang bersedia tak Indonesia dengan ASEAN Community, bersedia tak dengan kemahiran, dengan produk, dengan kesediaan bertemu dengan pelbagai negara dan budaya itu, sinergi. Dan saya ini benda-benda yang sebenarnya perlu kita Malaysia perpanjangkan kerjaan kita dalam mengurus masyarakat kepelbagaian dan juga masyarakat yang merentas pekerja asing dari pelbagai negara itu. Kerana sebenarnya kalau kita melihat perkara ini secara positif, meraihkan dia, celebrate dia dan mengangkat dia sebagai satu kita punya sumbangan kita pada negara ASEAN, saya rasa dia akan menjadi contoh pada yang lain. Kerana kita perhati, bila saya di Indonesia, mereka banyak melihat kejayaan Malaysia itu sebagai benchmark negara dia. Dan di sini sebenarnya perlu kita melihat dalam suasana yang lebih luas itu. Okey Prof, saya ada setengah minit saja lebih kurang. Dan bagaimana Majlis Profesor Negara memainkan peranan dan juga cadangan ataupun sikit sebanyak resolusi yang mungkin akan dibentuk esok, bagaimana? Saya rasa kita perakui kita perlu tenaga asing, tetapi ia perlu diurus kerana kita nampak sekarang kebanjiran mereka itu tak tersusuk, tidak terpantau, dan ini akan menyulitkan bila berlaku pelanggaran undang-undang negara. Saya rasa itu benda yang pokoknya. Data itu perlu ada dan itu yang mahu kita lihat. Betul, dan juga mengurangkan stigma dan sebagainya. Betul. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam analisis awal ini pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami di Facebook atau Twitter, atau terus bersama kami di extraordinary.com untuk perkembangan yang lebih menyeluruh dan juga perkembangan terkini mengenai tebusan di Australia juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Thank you.